نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Jazakallah khairan jazak kepada Tuan Pengerusi Masjid Daerah Timur Laut Masjid Terapung Tanjung Bungah dan saf kepimpinan Masjid Daerah Timur Laut Masjid Terapung Tanjung Bungah yang dimuliakan, yang dikasihi saudari Awatif, wakil daripada Persatuan Orang-orang Pekak Pulau Pinang, yang dimuliakan bagi tetamu-tetamu kita pada pagi ini, mungkin daripada sini kot kan, daripada sini jadi pagi ni kita ada kelainan sikit, mungkin ada kejutan kot pada kak semualah. Jadi saya invite daripada Persatuan Orang-orang Pekak Pulau Pinang, sepatutnya lagi ramai, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, dan kebetulan hari ini mereka ada gotong royong bersama PIBG, jadi tak dapat bersama dengan kita lah. Dan begitu juga dengan kita punya grup rider daripada Harley Davidson, daripada grup-grup lain lah, grup-grup motor. Jadi preparation tu agak kalut sikit. Jadi inilah kali pertama saya invite dan ketengahkan golongan orang-orang pekak Pulau Pinang untuk bersama dengan saya. Dan sebelum ni memang saya ada buat mahat tahfiz di Jalan Masjid Jalan York, dan salah satu subjek tahfiz yang saya include iaitu bahasa isyarat lah. Yang sekarang tuan-tuan puan-puan tengok sekarang ni di depan, kita ada juru bahasa lah bagi mereka. Sebab apa? Sebab kita nak ketengahkan supaya sama-sama dapat manfaat. Ini adalah program permulaan, dan insya-Allah kita akan pi mungkin lebih jauh lagi nanti insya-Allah. Jadi pagi ni kita tak buat isu banyak, cuma buat satu kitab yang dinamakan sebagai Adabul Mar'ah fi Islam, yakni adab seorang isteri. Adab seorang isteri. Nak cerita kitab ni dia panjang lah. Dia panjang, cuma kita ambil ringkasan saja. Mungkin ada AJK Masjid ada announce kot kitab ni, belum? Dia tak bagi tajuk lah. Ada dia bagi tajuk? Tak ada. Dia kata kuliah duha aja. Lepas tu tengok oh tak dengar. Kipah. Encik, kipah. Dia tak dengar Oh tak clear. Sini punya mic kot. Okey. Jelas. Okey nah. Baik. Jadi kita mulakan pada pagi ini
pada mukaddimah dia yang termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Jadi wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sekalian daripada laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu sekalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat tukar. Oh, okey. Boleh. Dengar. Baik, dan kami jadikan kamu sekalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi pagi ini kita nak membicarakan tentang satu hal yang mana telah dikeluarkan satu enactment yang agak panas sikit baru-baru ni, iaitu satu section dia kata orang lelaki boleh ngorak bini orang, kan? Yang tu satu section, rasa tak silap kan, ada satu section, saya tak ingat dia punya ayat tu. Jadi ayat tu lebih kurang macam tu lah. Jadi kita bagi kaum wanita, bagi kaum Hawa, yakni satu jenis makhluk dari manusia yang tubuhnya agak berlainan dengan susunan dan bentuk tubuh laki-laki. Orang perempuan ni dia mempunyai 9 nafsu, kan? Orang laki-laki dia ada 1 nafsu sahaja. Dan telah datang Islam memuliakan orang perempuan. Jadi bila dah masuk dalam satu section ni, dia jadi pelik lah bagi kita orang perempuan. Sebab dia kata orang lelaki boleh goda isteri orang. Rasa tak silap macam tu lah. Tu agak panas sikit. Okey, jadi dalam kitab ni membicarakan tentang apa dan siapakah wanita tu. Kita nak kenal wanita tu siapa dia, yakni orang yang lebih halus kulitnya dan lebih halus pula perasaannya dan lebih lunak sendi tulangnya. Dijadikan oleh Allah sejak dari asal mula kejadian di dunia ini untuk pasangan bagi laki-laki dalam proses menyempurnakan sunnah dan peraturan dia. Jadi mutakhir ni kita tengok banyak dah golongan ni dah jadi campur aduk lah. Campur aduk sampai ada satu Facebook yang private untuk orang laki-laki ni, dan bini dia ni, isteri dia ni pesan kat laki dia, abang kalau keluar jangan tengok jantan lain zaman ni. Dia ada satu Facebook private dia tu, dia tulis caption, oh malam ni boring lah, nak kena buat apa lah malam ni. Hak bawah tu komen, geng-geng laki-laki semua, dia jenis suka laki sama laki. Waliyazubillah, itu kita takut lah ni. Sebab tu hari ni kita nak bagi faham supaya kita ni saling mengenali dan berpasang-pasangan, yakni mengikut kepada fitrah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan golongan wanita. Bahkan pada zaman baginda Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di antara orang yang mengeluarkan fatwa dan orang yang hafal Quran, hafal hadis. Itu. Dan untuk zaman ni kalau kita tengok, kebanyakannya yang menjawat jawatan tertinggi ni adalah perempuan.
wanita. Jadi mulianya wanita ni sebenarnya selepas daripada kedatangan Islam. Jadi sekarang ni dia telah nak berubah kepada zaman jahiliah, sebab dia nak mengemudiankan kaum Hawa ni. Baik. Jadi kelangsungan manusia sampai waktu telah ditentukan. Laki-laki tidak akan merasa tenang dan tenteram hidupnya di muka bumi ini tanpa wanita. Sebab tu wanita dia lebih mulut dia je lebih. Faham tak? Orang lelaki dia tak lebih mulut dia. Dia banyak diam. Tapi lebihnya mulut wanita ni dia jadi hiburan bagi laki-laki. Kalau kata orang lelaki ni tak suka dengar belitian orang perempuan ni, makna kata orang lelaki-lelaki ni tak normal lah. Faham tak? Sebab tu pagi ni alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kok semua main duduk dalam kuliah duha yang edisi pelik sikit, edisi lain daripada yang lain. Sebelum ni tak ada macam ni kan. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Hujurat tadi, supaya kita ni berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat saling mengenal. Saling mengenal. Kalau kita tengok isu sekarang, kalau dekat Penang, banyak kan kalau kita duduk dekat flat ke apartment ke, dia jenis buat hang-hang aku tak. Kalau kita orang Melayu ni ada lagi rasa inisiatif nak bantu ataupun jaga tepi kain kan. Mana kata kita ni jenis duk ambil berat juga. Tapi kalau kita tengok ke belakang kan, kebanyakannya anak-anak muda lah ni saling tak mengenal. Lepas kematian mak bapak dia je tak kenal dah sepupu sepapat, dia tak kenal dah keturunan dia. Disebabkan dia tidak berbangsa-bangsa dan tidak bersuku-suku. Dia tak campur. Dia campur hanya dekat sekolah saja. Dia campur hanya tempat makan saja. Sebab tu di dalam Quran dia beritahu supaya kita senantiasa bercampur-campur, bergaul dan mempunyai hak dan mempunyai kewajipan, walaupun di dalam sementara hal ada perbedaannya disebabkan perbedaan jenisnya bagi laki-laki dan perempuan. Dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia itu mukmin, maka akan kami beri kehidupan dengan kehidupan yang baik. Okey, bukan sahaja lepas daripada kita mengenal, bahkan kita berbuat baik. Tapi banyaklah ni hak duk jadi mami jarum ke apa. Dia duk cerita benda hak buruk, benda hak kita tengok dalam kalangan masyarakat ni, benda hak memang nak cari salah dia. Dia tak ada nak tengok salah dia. Bahkan jika ada salah anak dia, dia backup awal lagi kan. Dia duk backup awal. Tapi kalau kita tengok salah anak kita kan, dia tak nampak kesalahan kita yang terdahulu. Jadi dalam Islam disebut tentang wanita dan pergaulan dia, yakni sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlaq wa fi riwayatin salihal akhlaq, yakni aku diangkat menjadi rasul semata-mata untuk memperbaiki budi akhlak yang mulia. Riwayat yang lain dengan perkataan budi akhlak yang soleh. Hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, dalam surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana.
simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'adharahu fastaghlaz fastawa ala suqihi yu'jibu adh-dhurra liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad Rasulullah dan pengikut-pengikutnya bersikap teguh dan tegas terhadap orang-orang yang tidak beriman, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Kau lihat mereka rukuk, sujud, mencarahi karunia dan keredaan Tuhan. Di muka mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan perumpamaan mereka di dalam Injil, bagaikan tanaman yang mengeluarkan tunasnya yang lembut, kemudian bertambah besar dan bertambah kuat, dapat tegak di atas batangnya, menyebabkan orang-orang yang menanam menjadi takjub, menjadi orang-orang yang tidak beriman marah kerananya. Tuhan telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi perumpamaan bagai tanaman yang mengeluarkan tunas yang lembut, kemudian bertambah besar dan bertambah kuat, dapat tegak di atas batangnya, menyebabkan orang-orang yang menanam menjadi takjub. Jadi ahli sejarah luar Islam menyelidiki secara seksma dan objektif kehidupan serta perjuangan baginda Nabi SAW, semua berkesimpulan mereka kagum kepada nilai-nilai kepimpinan, yakni leadership yang terdapat pada diri beliau, serta yang terutama dan sangat menonjol ialah tentang budi dan akhlak yang menjiwai segala bidang hidup dan perjuangannya. Ni kita tengok pada perjuangan baginda Nabi SAW. Kita menilai hidupan kita ni rujuk kepada Quran, sunnah, ijma' dan kias. Sebab tu sebelum kita nak menikah, bagi orang perempuan ni kita lihat pada dia, satu, kecantikan, yang kedua, keturunan, yang ketiga, harta benda, yang keempat, agama. Jadi Nabi SAW pesan pada kita, pilihlah agama. Nescaya ringan kedua belah bahu. Sebab tu anak-anak perempuan lah ni, kalau kita tengok sekolah rendah, sekolah menengah, kan, semua dia punya sembang. Kalau anak Penang lah, saya pernah terlibat, dia sembang tu, dia punya perkataan tu agak kasar sikit, agak kasar sikit. Bahkan dia dengan mak dia boleh maki lagu tu. Sebab apa? Foundation kita tu, daripada awal tu kita tak tanam. Apa dia foundation dia? Foundation dia berbetulan dengan kita sekarang ni masih lagi duduk dalam bulan Rejab, kan? Sekarang bulan Rejab kan? Bulan Rejab, apa yang istimewa dalam bulan Rejab? Satu peristiwa agung yang terjadi kepada baginda Nabi SAW, iaitu dinamakan sebagai Isra' dan Mi'raj, kan? Yang telah termaktub dalam Quran dalam surah Al-Isra', iaitu subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah ila akhir. Jadi sebahagian ustaz-ustaz memang dia akan cerita bab ni, Nabi perjalanan dia daripada kota Mekah ke Palestin, lepas tu naik ke Sidratul Muntaha. Nabi dapat satu peristiwa agung ni, Nabi dapat apa? Tahu tak Nabi dapat apa? Dapat satu hadiah. Dapat satu hadiah yang paling istimewa dalam hidup kita, iaitu solat. Betul tak? Solat. Jadi dalam solat ni, hadiah ni kita tak pernah nak rungkai, kita tak pernah nak buka, kita tak pernah nak tengok detail dia tu macam mana. Apa dia hak ada dalam hadiah ni? Hadiah ni, solat, dia nak kena ada 4 ilmu, kan? 4 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid.
Awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basak tu sampai habis. Okey. Yang kedua ilmu fiqh. Fiqh sah batal solat, fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh munakahat, fiqh jinayat. Itu. Okey. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf menyempurnakan hak Allah dan menyempurnakan hak manusia. Yang keempat apa dia? Tahu tak dalam solat? Yang keempat ilmu dia apa dia? Tak tahu. Kita semayang lama dah ni. Saya tanya satu soalan boleh? Yang keempat. Tak tahu. Jadi kalau main kuliah saya baca kok semua dengar, kita relax dia mengantuk. Kata sekejap lagi kalau habis makan bihun ke apa ke capati ke elok sikit ya. Tapi dia dah masuk tune dia ni, dah masuk tune dah. Kan? Saya biasa kuliah saya ada soal jawab. Bukan nak meletakkan level kita ni di bawah supaya kita boleh tahu kita ni duduk di level yang mana. Ilmu yang keempat iaitu ilmu ilmu apa? Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf, yang keempat saya ni masjid yang ke-15 saya punya road tour. Esok masjid yang ke-16. Semua soalan yang sama dan saya akan tengok dia punya level tu macam mana. Sebab ada setengah tempat dia kata, ustaz, tempat kami fiqh ni memang dah banyak dah orang ajak. Kalau boleh nak benda lain something news. Pengurusi kata, ustaz, you can something news for audience. Kata, bagus hang speaking ni aku asal aku tanya. Apa dia yang keempat? Kita dah lama dah sembahyang ni. Fardu kifayah, fardu ain dalam ilmu fiqh. Macam mana Biasa kalau kita dengar Ustaz Isra Mi'raj tu tunggu makan bihun ya kan. Ganga Ustaz keluar tak pergi bihun take off. Yang tu ya. Saya bukan apa, saya bila ada macam ni bau ada interaction, yang tu dia bukan kita nak merendahkan martabat kan. Ada yang dia berkata berkaitan dengan suruhan untuk solat 50 waktu. Okey. Yang tu ada jawab yang tu. Oh yang tu. Bukan, ni usul, ilmu usul. Fiqh tauhid, fiqh, tasawuf. Yang keempat ialah tajwid. Allah, ustaz ni kami tahu lama dah. Ustaz dia buat sampel tajwid. Okey, tajwid ni bagi orang awam, hak kita dengan Al-Quran macam mana? Ni ayat sampel. Saya tanya ada 2-3 orang ustaz pun tak boleh jawab benda ni. Hak kita orang awam dengan Al-Quran setahun 2 kali khatam, baca talaki bersama tok guru, baru kita dapat menunaikan hak dia tu. Faham tak? Sebab kita ada soalan bocor. Hak nak mati esok-esok, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma kitabuka. Ma kitabuka, malaikat tanya, ma kitabuka, apa dia? Han tanya aku tanya balik. Ni hak Al-Quran ni. Sekarang ni kita masih lagi duduk dalam bulan 1 kan, menuju ke bulan 6. Buat sikit-sikit. Tapi kalau untuk orang perempuan ni dia ada ruksah dia sikit, nak kena talaki dengan ustazah kan, nak cari ustazah talaki. Tapi
kebanyakan yang buat amal banyak ni orang perempuan. Orang lelaki ni liat sikit. Saya banyak kuliah maghrib, kuliah subuh. Jadi saya tanya apa panggil orang lelaki lagu tu kan, nak kena piak dulu okey. Jadi setahun kena 2 kali. Hak asal dia, hak saya cerita tadi, foundation tu ingat dia punya point tu, foundation yang kita nak tu. Quran ni sekurang-kurangnya dalam setahun habis 2 kali khatam baca talaki. Dan apa kelebihan Quran ni? Quran ni dia akan mengubah kehidupan kita seharian. Yang tu. Sebab tu ada sebahagian mak bapak ni dia memang suka hantar anak ke madrasah untuk anak dia pergi mengaji. Bukan hak teruk, hak dapat 5E, hak sekolah tak mau terima baru nak pergi hantar madrasah, bukan. Anak hak otak dia fresh, hantar untuk mengaji, hafal Quran. Bila dia hafal Quran ni, dia punya education dia untuk next dia tu bukanlah kita nak ambil dia sebagai jadi ustaz saja, bukan dia nak kena jadi penceramah saja, tak. Kita nak anak kita yang hafal Quran boleh jadi lawyer, boleh jadi engineer, boleh jadi arkitek, boleh jadi doktor, kan, profesional. Tapi hak zaman sekarang ni nampak ada benda tu? Tak ada. Hak zaman lain ni tengok nampak anda ada SPM ada ijazah nak kahwin dengan anak aku, ada PhD tak. Hak sepatutnya kita kena tengok tu foundation tu. Foundation dia kadang-kadang hak dah umur 40, 60 kan, minta maaf cakap Iqra 3 pun tak habis lagi. Sa'aba, ta'aba, ba'a, sa'a. Saya setiap pagi hari Isnin sampai hari Rabu saya buat kelas online. Yang main mengaji ni mami-mami mami tu dah khatam dengan saya 3 kali dah. Tapi daripada merangkak daripada Iqra 1 dan ni dah baca Quran laju berlari dia kata, ustaz saya nak baca setengah juzuk boleh? Mami jangan buat sempoi, pagi-pagi saya pun tak makan lagi, tak kira makan mami lagi. Saya pun nak kena sarapan kat, mami baca sikit sudah mami. Mana dah boleh kecap kan. Tapi benda tu yang kita nak. Sebab dia awal pagi dia baca Quran, yang tu Quran. Ilmu ni sangat penting. Dan bahkan di bulan Rejab ni kebiasaan imam-imam akan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tak. Bulan Rejab ni menanam, bulan Sya'ban ni kita kita suburkan, bulan Ramadan ni kita tuai. Kan? Jadi kebiasaan kalau bagi orang laki-laki lah. Kalau AJK masjid dia kata tahun ni bulan puasa kita buat 8 kita tak buat 20 Faham tak? Hidup bergaduh tu. Sedangkan kita nak merasai satu nikmat yang boleh dengar Quran dalam solat secara khatam. Ada pernah buat lagu tu? Tak pernah lagi kan? Ke khatam juzuk 30 kan? Ustaz suara sedap sikit tapi baca juzuk 30. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oh, sedap-sedap. Ni macam Madinah ni macam Palestin. Dia tak tengok hak kita nak dapat nikmat hak kita baca Quran dalam semayang tu. Saya pernah sekali di Terengganu, saya jadi imam tarawih 3 tahun berturut-turut 30 juzuk. Satu fresh lagi umur 14, 15, 16. Belakang ni saf pertama, saf kedua, saf ketiga ni jemaah kan hak dah hafal 10 juzuk hafal 10 juzuk. Kita duduk 2024, jemaah belakang ni dia hafal apa? Tak surah Yasin, surah Kahfi. Tak surah Kahfi, surah Al-Mu'ad tu 3 surah tu. Betul tak? Kalau surah Yasin tak baca hari kami malam Jumaat mengamuk. Ni pasal apa tak ada ni? Ngamuk. Nah, kita biasa dah buat malam Jumaat ni, buat makan-makan dia. Relax Faham tak? Bukanlah kata saya tutup adat yang kita biasa buat, tak. Cuma nak beritahu kita diri sendiri ni nak kena tunaikan hak Quran, yang tu cukup kan. Tapi kita pun mengaji malas. Ada sebagian orang lelaki ni dia main, dia lenggang
main ustaz main lenggang, kita tahu kitab apa pun. Sedangkan kitab tu RM10 baru. Banyakkan saya punya kuliah macam tu, saya duk abang kat depa kan. Okey, tu untuk foundation Quran tu. Yang ilmu yang keempat. Ilmu yang ketiga iaitu ilmu tasawuf. Menyempurnakan hak Allah dan menyempurnakan hak manusia. Apa dia? Banyakkannya money management bagi orang kita ni. Apa dia? Orang Melayu kita ni pengurusan duit, hutang. Tu salah satu orang Melayu kita. Bila ada hutang dia buat tak tahu. Takkan hang tak percaya kat aku duk main masjid 5 waktu. Betul tak? Hang main masjid tu hang punya pasal. Masalah hang hutang orang tu hang kena bagi balik. Yang tu. Faham tak? Sebab tu ada orang sembahyang dia tak tahu lagi nak tunaikan hak orang balik, maknanya kata sembahyang dia ni masih lagi tak ada ilmu, tak ada value. Yang tu. Naik ilmu yang kedua iaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Saya banyak fokus pada fiqh. Pasal tasawuf ni dia main tempat sama kan, dia berkenaan dengan hati kan. Sampai ada ustaz yang tasawuf tapi dia tak belajar tafsir. Ada dalam surah Al-Mudaththir disebut hatta ya'tiyanal yaqin. Dia kata buatlah amal tu sehingga yakin. Sedangkan dalam tafsir menyebut yakin tu al-maut. Buat amal sampai mati. Tapi ustaz tu kata tak apa, hang buat amal sampai yakin. Hang dah yakin, tak payah buat amal dah. Sebab hang yakin dah. Sebab tu ada ideologi ustaz ni, dia kata tak apa, sembahyang pakai niat, puasa pakai niat, makan je tak pakai niat. Makan dia tahu. Makan dia tahu baca doa, dia tak pakai niat. Dia tahu lapang. Tapi kalau sembahyang, ana dah pasal niat dah. Sembahyang zuhur tadi ana dah pasal niat dah, siap-siap waktu duha. Jadi ana tak perlu sembahyang dah. Ana dah yakin dah. Sembahyang ana 4 rakaat. Ada. Hak duk zikir 70,000, 80,000 tapi tak mau main sembahyang jemaah. Ada. Kan? Kan tak ada. Baik, pada ilmu yang peringkat yang kedua iaitu ilmu fiqh. Hak saya kata tadi lah. Hak saya nak pergi dekat satu masjid ni, dia kata tempat kami ni banyak dah mengajak fiqh, Ustaz. Kami dah cemuh dah fiqh, Ustaz. Ustaz mengajak you got something news lah for audience. Oh, sedap speaking. Haji, saya nak tanya satu boleh Haji? Kita ambil air semayang Haji. Lepas tu ambil air semayang, kita tadah dengan baldi. Faham soalan Ambil. Ui, sakit perut. Ambil air hak baldi tu pergi basuh berak. Boleh tak? Saya tanya Haji tu, tapi saya nak tanya juga orang tanya Mengah. Boleh tak? Soalan. Boleh? Siap. Mungkin saya ni kali pertama dan kali terakhir kot sini sebab banyak tanya. Kita ambil semayang tadah dengan baldi. Ayat semayang tu jatuh dah baldi. Duk ambil semayang tu sakit perut. Ambil baldi dengan ayat dalam baldi tu pergi bawa basuh berak. Boleh tak? Boleh je. Tak boleh. Tu tak basuh berak ni. Apa dia? Batal. Apa yang batal? Kita kan memanglah air sembahyang tu batal. Kita nak basuh berak tu. Najis. Kita ambil air sembahyang. Ada baldi kat bawah ni. Duk ambil sapu kat kepala tu sakit perut. Bila sakit perut ni nak pergi cebok nak pergi tandas ambil air baldi tu nak pergi basuh berak ni. Sakit perut. Boleh tak? Boleh? Tak boleh? 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 Apa dia? Belakang boleh Cik? Boleh Cik? Dia boleh tak boleh? Mana satu? Boleh? Tengok kuman. Orang tanya bungah ni memang kuman.
Jawapan dia tak boleh ha? Sebab apa? Sebab air mustakmal dalam ta'rif qada hajat, dia nak kena air mutlak nak basuh berak kita tu. Mana boleh air mustakmal basuh berak, melainkan dekat Tanjung Bungah ni memang ayat tak sampai, pakai ayat tu dulu tak apa, dimaafkan. Tapi ikut ta'rif fiqh tak boleh. Faham? Lepas tu haji tu pening lah dengan saya. Dia kata, "Ji, relax lah, ni soalan basic." Saya tanya lagi satu. Saya tanya lagi satu. Saat lagi kita nak habis saat lagi ni, kat luar tu ada satu balang air Milo. Air Milo. Kita pergi ambil air semayang. Boleh tak? Ha? Jawab tak boleh. Ha? Ayat Milo tadi kan. Ha. Kau jawab tak boleh. Tak boleh? Betul. Ha, ambil air semayang tak boleh? Oh, tak boleh. Oh, mereka kata tak boleh. Ji, boleh Ji? Mengantuk mengantuk. Pergi kat luar ambil air semayang terus ni guna air Milo. Tak boleh ha? Macam mana Mami boleh? Tak boleh ha? Ha? Dia kata, "Oh, ustaz ni buat ajaran sesat pagi-pagi." Ha? Bila kita ambil air sembahyang guna air Milo, pandangan saya boleh. Tadi kata tak boleh kan? Saya kata boleh. Sebab apa? Kita ambil air sembahyang bukan nak buat pergi sembahyang pun. Kita ambil air sembahyang je. Sembahyang tu memang tak sah dah. Soalan saya, ambil air sembahyang guna air Milo, boleh ke tak boleh? Itu je. Saya jawab boleh ya, tak ada masalah. Tunggu lepas setengah jam semut mai. Faham tak? Okey, nampak tak perbezaan dua? Tuan-tuan jawab tak boleh, saya jawab tak boleh. Saya jawab boleh, tuan-tuan kata tak boleh. Sebab apa? Lah ni kita punya beza apa dia? Ilmu fiqh ni bukan mengikut pada akal. Ikut pada syariat. Faham tak? Saya main sikit je. Oh, tuan-tuan jadi pening lah. Saya ada banyak lagi soalan ni. Yang last saya tanya Haji tu kan. Haji tu jadi pening lah. Haji pengurusi tu lah jadi pening. Kata, "Ustaz ni meter aku dah. Aku tanya hang lah sebab hang pengurusi." Betul tak? Kita bukan pandai pun. Kita bukan orang pandai. Jadi tanya satu soalan lagi. Yang ketiga, boleh ya? Boleh ya? Orang laki-laki bila dia ada air semayang, bila dia ada air semayang, saat lagi nak pergi Zohor, tengok bini dia pakai elok pun duk goreng ikan, nak pergi semayang, dia sentuh bini dia, batal tak semayang dia kalau tak berlapik? Dan macam mana kaedah dia supaya tak batal? Ke tak pernah buat? Batal? Tengok Haji laju lah. Macam mana? Kita ada semayang, tengok bini duk goreng ikan, pergi sentuh dia, yang nak pergi semayang Zohor tu, pergi cium dia, pergi cium dia, tak berlapik, tapi semayang kita tak batal. Boleh tak buat lagu tu? Pelik ustaz ni main daripada planet mana ni main ni, duk tak duk ni. Perempuan kita sentuh dia tanpa membatalkan wuduk kita ada 3 tempat. Satu, rambut. Yang kedua, kuku. Yang ketiga, gigi. Jadi dia pitium bini dia tu kat rambut, tak ada masalah, tak batal. Betul tak? Pitium kat pipi memang batal lah, kan? Batal lah. Jadi isteri kita ni orang yang halal kita kahwin, betul tak? Tiup pipi tak boleh lah. Okey. Soalan dia ni, bila kita sentuh dengan orang yang halal kahwin, kita batal sembahyang, betul tak? Jadi soalan dia, kalau kita sentuh bini orang, batal sembahyang? Siap. Tadi saya bagi dah ya dengan tidak. Ni saya bagi cepuman. Kita ada sembahyang, pergi salam dengan bini orang, batal sembahyang?
Batal. Siti kata batal. Batal. Tak lapik kan? Batal sebenarnya. Batal sebab apa? Tak dengar je. Haji kena duduk dekat sikit kot. Bini orang batal. Kita orang lelaki bila sentuh dengan orang yang halal kahwin, kita batal sembahyang. Bini orang kita boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin kan? Batal sembahyang ni. Bini orang mana boleh kahwin? Boleh tak? Pelik ustaz ni bawa main 3 soalan ni. Jawapan dia batal sebab dia perempuan. Cukup lah kan? Tapi zamanan ni dia tanya pula, ustaz, bini orang tu laki ke perempuan? Dia pergi advance lagi lah, laki ke perempuan? Pensan kata hak lagu tu hang kena masuk kelas fiqh aku kata, nanti aku bagi kat hang. Faham tak? Sebab lah ni saya punya kelas fiqh ni berperingkat mengikut idaman penuntut Matan Nabi Suja, Fiqh Manhaji yang terbaru 2024 ni. Saya bawa fatwa Imam Nawawi, yang tu bahagian fatwa kan. Sebab saya pun duduk dekat sini ya, Gelugong, dekat dengan kampung Mufti Datuk Seri Wan Salim kan. Sebab tu nama saya pun Wan. Kadang tu orang ingat saya ni anak saudara Tok Mufti kan. Tapi kita bukan orang Tok Mufti kan. Doa supaya jadi mufti. Okey, tu cukup untuk 3 tu, untuk ilmu fiqh. Sebab apa? Banyak kita lah ni dalam ilmu foundation kita hanya takat fiqh ibadat je. Faham tak? Selalu duk naik kita sedap dengar ni, salah satu dia Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Dia fiqh tapi fiqh munakahat, suami isteri. Munakahat seronok cerita. Suami isteri baling kuali, suami sambut kuali. Lagu tu kita seronok, kita boleh gelak. Tapi kalau mengikut pada ilmu parti ni kita tak suka kata ustaz ni main merepek pada bagi aku biar boring lagu tu. Faham tak? Sedangkan kita nak tahu dia punya problem dan solution dia nak kena settle yang tu. Tu ilmu foundation yang nak kena ada dalam solat kita. Bukan saja ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan lain-lain. Dia ada banyak bidang dalam bab tu. Lepas tu kita naik pada ilmu yang pertama, iaitu awaluddin ma'rifatullah, iaitu ilmu tauhid, akidah, manhaj. Walaupun kita berlainan manhaj, ada orang dia manhaj dia Wahabi. Ni keras sikit ya. Kita ni ahli sunnah wal jamaah kononnya lah kan. Tapi bila kita tanya dia ahli sunnah wal jamaah, kita nak tahu dia punya knowledge, dia tak boleh beritahu. Dia pun tak tahu knowledge nak jadi ahli sunnah wal jamaah. Maknanya dia Wahabi lah. Faham tak? Dan kalau kita tengok pada sejarah ulama-ulama salaf, Imam Nawawi dengan Imam Razali rahimahullah ta'ala, biasa dengar 2 nama besar ni kan. Imam Nawawi ni dia alim dalam ilmu tasawuf. Imam Razali rahimahullah ta'ala dia alim dalam ilmu fiqh kan. Tapi 2 ni kalau kita tengok, Imam Nawawi ni banyak fiqh, Imam Razali ni banyak tasawuf. Betul tak? Kan kita belajar Bidayatul Hidayah, Penawar Bagi Hati, itu semua Imam Razali lah. Tapi Imam Razali ni dia alim fiqh. Dan 2 orang imam besar ni tak pernah nak kritik. Dia kata Imam Nawawi ni kata A tak betul, Imam Razali ni kata B ni tak betul. Tak ada. Masing-masing dia jaga panggung masing-masing. Tapi berlainan pada kita punya konsep sekarang ni, kehidupan kita ni di sosial media ni, banyak ustaz-ustaz duk gaduh sebab berlainan manhaj. Jadi kita yang follower ni kena cerdik ya. Faham tak? Sebab ada hak duk buat podcast tu daripada negeri yang paling besar sekali dalam utara ni. Negeri mana?
lagi polis. Saya sebut ni dia pegang lagi kan. Tapi benda ni kita tak mau kalut. Dia pergi serang dekat Tok Pekah Terengganu. Siapa dia? Ustaz Azai Durus kan. Dia di polis ni dia fiqh hadis. Dia baca hadis, dia faham fiqh dia. Tapi dia Terengganu, dia Tok Pekah. Dia ada 100 cabang fiqh, usul fiqh, mantik, hadis, mustalah hadis. Yang tu hak ada dalam kepala dia kan. Jadi walaupun kita berlainan manhaj, tak payah tak kalut Tapi banyak kita yang follower hak kosong, kita tak tahu apa. Kita tengok ustaz tu, oh dia ni bagus, ni banyak ilmu, pandai sembang. Jangan. Kita nak ambil ilmu apa yang kita tak faham. Yang tu yang paling utama. Tapi lah ni dia dah lari banyak dah. Sebab tu hadiah yang baginda Nabi SAW dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu solat, ilmu ni yang nak kena ada. Faham tak? Jadi ilmu ni nak kena ada, kita kena susun lah. Isnin, fiqh, Selasa, tauhid, Rabu, tasawuf, Kamis, tajwid. Yang tu lah. Sehari-hari kita belajar ada kitab. Faham tak? Barulah kita mes sembahyang dalam keadaan alim, orang yang ada ilmu. Kita bukan jadi seorang yang abid mes sembahyang semata-mata sembahyang aja. Faham tak? Sebab lah ni ada satu fenomena hak baru masuk dekat Penang ni. Apa dia? Subuh macam Jumaat ke Jumaat macam subuh? Tak, subuh macam Jumaat ke Jumaat macam subuh? Lagu tu lah kan? Ni fenomena. Jadi bila dah ada fenomena ni tuan-tuan, kita nak kena ada isi lah. Kita jangan kerana kita nak main sembahyang subuh macam Jumaat tu, oh masjid ni sempoi, dia buat 2 ekor kambing tu. Itu makan nasi lemak kambing ni, kami bakar. Jangan tengok lagu tu. Kita nak main untuk ambil pengisian dia tu. Yang tu yang paling utama. Tapi masalah kita dah lari banyak dah. Kan? Yang tu foundation dia. Dalam foundation dia bermula baginda Nabi SAW peruntukkan kepada anak-anak kita ni bermula daripada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun tak sembahyang, bahasa kasar Penang yang panggil apa? Penampak. Kan? Penerajang bagi. Tapi kita ada sensitif tu. Kita bila hak tak ada sensitif tu, bila anak kita dah sampai umur 18. Umur 17. Kita maki dia sekali, dia maki kita 2 kali. Mak ni tak faham nak tidur ni. Tak pusing bu. Mau nak ketuk bilik Ustaz. Ni kau bangun sembahyang subuh. Tak faham nak tidur ni. Dia boleh maki kita balik maki aku Sebab apa? Anak tu tak rasa hormat dah kat mak bapak. Sebab apa? Daripada awal tu kita tak garapkan dia dengan ilmu foundation ni. Faham Sebab tu permulaan tu Quran dulu. Lepas pada Quran tu kan, lepas pada Quran barulah kita letak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan solat. Yang tu yang paling utama. Sebab tu untuk golongan wanita, golongan wanita dia nak kena cari orang laki-laki yang baik akhlak dia. Bukan semata-mata kita tengok pada material dia saja. Bukan kita tengok dia ni ada pangkat, dia ni ada Porsche, ada Vellfire, ada Mustang, ada Mercedes, bukan. Kita nak tengok pada dia punya pendidikan dia. Sebab tu kita nak didik anak-anak kita mengikut pada kaedah yang ada dalam kitab ni. Dia kata untuk manahila walidun waladan afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Apa dia pendidikan yang baik? Bukan semata-mata kita bukan semata-mata kita nak skor dia ni UPSR saja, SPM saja, diploma saja. Tak, foundation dia tu bagi boleh baca Quran. Yang tu yang paling utama. Tapi kalau kita tengok sekolah menengah lah ni pun tak ramai dah yang boleh baca Quran. Jadi panjang lagi ni kalau kita nak huraikan pada pagi ni. Cuma saya diberi masa sampai 10 sampai 11 kan. Sebab ni ada olive
afiat kot yang akan buat ceramah kesihatan kan nanti. Cumanya berbalik pada poin yang saya bagi tadi, untuk pertama kali mukadimahnya kena pastikan anak kita ni bermula daripada solat. Siapa hak nak kena buat? Golongan wanita yang ambil pot ni. Orang lelaki ni jarang sikit, tapi kita nak cari apa? Nak cari orang lelaki ni baik pada akhlak dia, bukan saja pada kewangan semata-mata. Dan orang golongan wanita, dia kena jadi lebih alim, orang yang belajar, orang yang mengaji, bukan semata-mata kita nak tangkap muat. Sebab untuk zaman sekarang ni kerosakan umat sangat dahsyat. Sebab apa? Sebab dengan 3 garis besar yang telah digariskan dalam satu kitab ni, dia beritahu tiga tempat yang kita nak kena jaga, iaitu jasmani, jasmaniyah, aqliyah, yakni intelektual, dan rohaniyah. Yang ni kita nak kena cerita panjang. Cuma nak kata pada jasmani, pada anak kita, baik tubuh badan dia makan cukup kan, makan cukup, dia punya tempat tinggal dia selesa, supaya tak terganggu dengan emosi. Lepas tu dia punya akliyah dia punya akal dia tu dia adopt, invite, dimasukkan dengan ilmu-ilmu agama, supaya perjalanan hidup dia ni masih mengenal Tuhan. Yang tu. Dan pada rohani dia ni, dalam pergaulan dia, dalam pengurusan kehidupan dia tu, ada part, ada kedudukan dalam masyarakat kita. Jangan duk terpinggir. Sebab apa? Sebab mengikut data terkini, ekonomi kita ni sangat merundung, jatuh. Dan kebanyakannya, hak saya pernah jumpa, golongan wanita ni lah yang jual badan. Waliyazubillah. Dan saya memang masuk ke hotel-hotel 7 star, 10 star semua kan. Saya jumpa dengan ni, depa ni daripada KL, perempuan muda-muda ni mai buat kerja hak tak apa nak betul ni dekat Penang. Tunggu masa kita ngap. Yang tu saya dapat detect. Jadi disebabkan ekonomi tu. Sebab apa? Dia tak bertuhankan Allah, dia bertuhankan duit. Bila dia bertuhankan duit, dia jadi macam tu. Dan bahkan mengikut data sekarang ni pun, kebanyakannya yang bunuh diri disebabkan ekonomi. Jadi kita paksikan anak kita ni dengan ilmu agama. Yang tu yang paling utama. Jadi mungkin sampai takat tu dulu kot, insya-Allah. Kitab ni panjang lagi, kita nak cerita. Mungkin akan datang kita akan tengok beberapa part akan datang, insya-Allah. Dimurahkan rezeki, ditemukan jodoh, insya-Allah kita akan jumpa. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang baik, tersalah kata, tersilap bicara, mohon ampun dan maaf. Ada apa soalan nak tanya? Tak ada kan? Tak ada. Alhamdulillah. Kalau tanya pun saya KIV je. Sebab tadi saya tanya soalan dah kan? Okey. Sampai takat ni pertemuan kita, insya-Allah. Nanti akan datang, insya-Allah saya akan masuk Masjid Batu Feringgi, Masjid Teluk Bahang, insya-Allah lah tu. Doa lah. Jarang-jarang, kadang-kadang. Dan insya-Allah akan datang, kita akan invite lagi ramai untuk join. Kita akan buat, saya akan bincang dengan pengurusan masjid macam mana kita nak buat untuk kuliah duha akan datang. Itulah insya-Allah. Sebab malam dia tak ada orang sini kan, dia banyak pelancong. Nanti saya akan invite lagi ramai nanti, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina bi'ilmi wa zayyina bihilmi wa akrimna bittaqwa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.